Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pastinya anda sedang bersama saya, Humaira Baharum, bagi perkembangan berita rasuah terkini 555. Saudara, kes rasuah yang melibatkan mantan Menteri Besar Selangor Dr. Khair Toyo telah diketahui keputusannya pada hari ini. Kru 555 telah mendapatkan segala maklumat dan kronologi mengenai kes rasuah ini daripada pelbagai sumber yang sahih. Kes ini membuka tirai 555. Sebelum saudara mendengar dengan lebih lanjut mengenai kes rasuah yang melibatkan Dr. Khair Toyo, saya akan menceritakan serba sedikit biodata beliau. Dr. Khair Toyo atau nama sebenarnya adalah Dr. Muhammad Khair bin Toyo telah dilahirkan pada 6 Ogos 1965, di mana kini beliau berusia 56 tahun. Beliau dilahirkan di Tanjung Karang, Selangor dan merupakan seorang graduan Universiti Malaya. Beliau memulakan karier sebagai seorang doktor gigi sebelum menceburkan diri ke dalam dunia politik tanah air. Dr. Khair Toyo telah berkhidmat sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO dan pengurusi Barisan Nasional Selangor bermula pada tahun 2000 sehingga 2008. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai pengurusi Lembaga Perhubungan UMNO Selangor dan Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar. Seawal usia 35 tahun, beliau telah dilantik sebagai Menteri Besar Selangor yang ke-13 bermula pada tahun 2000 sehingga 2008 sebelum kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-12. Karier Dr. Khair Toyo sebagai ahli politik terhenti apabila beliau meletakkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang pada Disember 2010 disebabkan penglibatannya dalam kes rasuah ini. Kita terus ke perkembangan kes rasuah Dr. Khair Toyo menerusi segmen latar belakang kes rasuah bersama Farah Nabilah Ramlan. Silakan Farah. Terima kasih Humaira. Anda bersama saya, Farah Nabilah Ramlan, untuk segmen latar belakang kes. Dr. Khair Toyo dilaporkan melakukan jenayah rasuah pada 29 Mei 2007 di kediaman rasmi Menteri Besar Selangor yang bertempat di Jalan Permata 7 Palang 1 Seksyen 7 Shah Alam. Kes rasuah yang dilakukan melibatkan pembelian hartanah iaitu 2 lot tanah dan sebuah rumah banglo yang terletak di nombor 8 dan 10 Jalan Suasa, Seksyen 7 Palang 1L Shah Alam yang berjumlah ringgit Malaysia 3.5 juta. Pembelian hartanah tersebut berlaku di antara Dr. Khair Toyo dan Syamsuddin Haironi yang juga merupakan pengarah syarikat di Tamas Sendirian Berhad. Hartanah yang terlibat telah berpindah hak milik daripada Saiful Azni Shahabuddin, Ketua Eksekutif Syarikat Pemodelan Kebangsaan Berhad, kepada Syamsuddin Haironi pada 23 Disember 2004. Pada asalnya, Saiful Azni Shahabuddin yang turut menjadi saksi pertama kes berkenaan telah memberitahu keinginan beliau untuk menjual hartanah tersebut kepada Datuk Sumadi Ismail. Datuk Sumadi Ismail merupakan kenalan kepada Dr. Khair Toyo dan juga Syamsuddin Haironi telah menyampaikan berita tentang hartanah yang ingin dijual oleh Saiful Azni Shahabuddin. Lantaran itu, Syamsuddin Haironi telah membuat pembelian hartanah tersebut pada jumlah ringgit Malaysia 6.5 juta di atas nama syarikat beliau di Tamas Sendirian Berhad. Isu pembelian hartanah ini mula menimbulkan spekulasi apabila ianya dijual kepada Dr. Khair Toyo pada jumlah yang lebih rendah daripada harga asal yang dibelinya pada tahun 2004. Pihak pendakwaan telah membuktikan bahawa nilai pembelian hartanah tersebut adalah tidak wajar, malah tiada sebab musabab seperti terdesak atau masalah kewangan. Tambahan pula, pihak pendakwaan membuktikan bahawa Dr. Khair Toyo mempunyai perancangan untuk memiliki hartanah tersebut sejak tahun 2004. Perkara ini telah disahkan melalui kenyataan yang dibuat Saiful Azni Shahabuddin di mana Dr. Khair Toyo dan isterinya Zaharah Kecik pernah meninjau dan bertanya harga hartanah tersebut yang menurutnya mahal pada tahun 2004. Lantas, ia membawa kepada perincian yang lebih mendalam di mana pada tahun 2006, iaitu setahun sebelum hartanah tersebut berpindah milik kepada Dr. Khair Toyo, pengubahsuaian telah dilakukan oleh Nasir Ismail, iaitu seorang kontraktor yang juga menjadi saksi ketika kes ini.
Menurut Nasir, beliau telah menerima bayaran secara berperingkat yang berjumlah ringgit Malaysia 1.5 juta daripada Syamsuddin Haironi atas permintaan Dr. Khirtoyo sendiri. Pembayaran yang dilakukan secara tunai dan cek tidak dibekalkan dengan sebarang resit sebagai bukti. Pengubah suaian rumah yang berkonsepkan Bali itu turut merangkumi pembinaan gazebo, trek jogging, air pancut, kolam renang, kolam ikan dan perabot. Pada tahun 2007, Syamsuddin Haironi bersedia untuk menjual hartanah tersebut dengan jumlah ringgit Malaysia 5 hingga ringgit Malaysia 5.5 juta setelah Dr. Khirtoyo menyatakan hasratnya untuk membeli hartanah yang dimilikinya ketika itu. Namun, harga jualan hartanah itu tidak dipersetujui oleh Dr. Khirtoyo, malah berkeras untuk membelinya dengan harga ringgit Malaysia 3.5 juta. Kemudiannya, Syamsuddin Haironi bersetuju untuk menjual hartanah tersebut dengan harga yang ditetapkan oleh Dr. Khirtoyo kerana bimbang projek-projek beliau di Selangor akan terjejas. Berikutan Pengurus Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) ketika itu adalah Dr. Khirtoyo. Kenyataan ini telah dibuat oleh Syamsuddin Haironi pada 7 Jun 2011 setelah dakwaan bersubahat ke atasnya digugurkan oleh pihak Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 6 Jun 2011. Menurut beliau, kenyataan palsu yang dilakukan pada tahun 2009 adalah atas desakan Dr. Khirtoyo untuk tidak melibatkan dirinya ke atas isu yang berlaku. Sehubungan dengan itu, beliau telah mengakui terdapat beberapa kenyataan palsu yang dilakukannya kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) adalah seperti berikut. Pertama, pelantikan Nasir Ismail sebagai kontraktor sebenarnya dilakukan oleh Dr. Khirtoyo dan bukan diri beliau. Kedua, beliau menjual hartanah tersebut pada harga yang lebih rendah kerana masalah kewangan yang dihadapinya dan bukan atas tuntutan Menteri Besar Selangor itu. Namun sebaliknya, Syamsuddin Haironi menyatakan bahawa sebenarnya beliau diarahkan untuk membeli hartanah tersebut pada tahun 2004 menerusi cara percakapan dan bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh Dr. Khirtoyo. Pada 23 Disember 2011, beliau didapati bersalah atas tuduhan rasuah oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Baik, itu sahaja paparan berita latar belakang kes Dr. Khirtoyo buat masa ini. Kita ke segmen kesalahan dan hukuman bersama Alif Iman Zamani. Baik, terima kasih Farah. Anda bersama saya Alif Iman Zamani untuk segmen kesalahan dan hukuman. Ekoran daripada peristiwa itu, Dr. Khirtoyo telah didakwa melakukan perbuatan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Perbuatan itu didakwa dilakukan dalam keadaan beliau mengetahui bahawa Syamsuddin mempunyai hubungan dengan tugas rasmi beliau sebagai Menteri Besar Selangor pada ketika itu. Pendakwaan dilakukan di bawah Seksyen 165 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Jika denda itu melebihi RM2,000 Malaysia, Dr. Khirtoyo boleh kehilangan kelayakan sebagai adun dan tidak boleh bertanding dalam pilihan raya akan datang. 8 Ogos 2011, Hakim Mohtarudin memerintahkan Dr. Khirtoyo membela diri atas tuduhan itu selepas mendapati pendakwa sudah membuktikan kes prima facie ke atas pemimpin politik itu. 25 saksi pendakwa dan 5 saksi pembela termasuk Dr. Khirtoyo memberi keterangan dalam perbincangan tersebut. Dalam perhakimannya, Mohtarudin berkata harga RM3.5 juta Malaysia yang dibayar Dr. Khirtoyo untuk hartanah itu adalah inadequate consideration dan adalah jelas tertuduh berminat atas hartanah itu sejak dulu lagi. Beliau berkata lagi, pendakwaan berjaya menimbulkan prima facie terhadap intipati pertuduhan yang dihadapi tertuduh iaitu tertuduh adalah seorang penjawat awam dan mendapat suatu barangan berharga daripada syarikat di Taman Senjaran Berhad menerusi pengarahnya Syamsuddin Haironi dengan suatu balasan diketahui tidak mencukupi. Katanya, prima facie turut ditimbulkan ke atas kes tertuduh yang mengetahui Syamsuddin mempunyai hubungan dengan kerja-kerja rasmi beliau sewaktu menjadi Menteri Besar. Mohtarudin berkata, berdasarkan kenyataan saksi pendakwaan kedua, Syamsuddin yang juga pengarah urusan Roniaga Senjaran Berhad beliau iaitu Syamsuddin mengenali rapat tertuduh dan mempunyai hubungan perniagaan dengannya sebab pernah membuat permohonan untuk membangunkan projek perumahan. 23 Disember 2011,
Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati mantan Menteri Besar Selangor Dr. Hirtoyo bersalah atas pertuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa sebagai penjawat awam. Mahkamah menjatuhkan hukuman 12 bulan penjara yang berkuat kuasa serta-merta dan memerintahkan harta terbabit dilucut hak kepada kerajaan Malaysia. Hukuman penjara itu dibuat mengikut Seksyen 165 Kanun Kesesaan berkuat kuasa mulai hari ini, manakala perintah melucut hak harta tersebut pula dibuat mengikut Seksyen 36(1) atau Pencegahan Rasuah Malaysia 1997. Hakim Besar Malaya Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin yang mempengerusikan panel 5 hakim memutuskan hukuman penjara adalah bersesuaian dalam kes berkenaan. Malah, panel hakim turut menolak permohonan supaya meringankan bentuk hukuman kepada khidmat masyarakat dan menyifatkan ia adalah tidak memadai. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman tersebut. Beliau yang kelihatan tenang ketika hukuman dibacakan diarah menjalani hukuman penjara di penjara Kajang. Sementara itu, peguam bela Dr. Hirtoyo M. Atimulan ketika ditemui di luar mahkamah berkata pihaknya akan memfailkan rayuan ke mahkamah sebelum 5 petang ini. Dr. Muhammad Khi pula berkata beliau akan membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan dan akan terus berjuang untuk membersihkan namanya. Namun, malang terus berbau buat Dr. Hirtoyo apabila Mahkamah Rayuan menolak rayuannya pada 30 Mei 2013. Lantaran itu, beliau membawa kesnya ke Mahkamah Persekutuan pada 22 September 2015. Namun, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan akhir dan mengekalkan sabitan terhadap pertuduhan. Memperoleh untuk dirinya dan isterinya 2 lot tanah dan sebuah banglo di Seksyen 7 Shah Alam iaitu hukuman 12 bulan penjara terhadap Dr. Hirtoyo. Rentetan itu, bermula 29 Disember 2015, Dr. Hirtoyo diperintahkan menjalani hukuman di penjara Kajang iaitu selama 6 bulan sebelum Lembaga Parol meluluskan permohonan parolnya. 29 Mac 2016, Dr. Hirtoyo akan menghabiskan 2 bulan terakhir hukuman penjaranya dengan tahanan kediaman di bawah pengawasan Pejabat Parol Kelang. Beliau perlu melaporkan diri ke Pejabat Lembaga Parol di Kelang setiap minggu dan perlu mematuhi 41 syarat yang dikenakan selama tempoh parol. Antara syarat parol adalah beliau mesti berada di sekitar Shah Alam dan Petaling Jaya sepanjang tempoh parol. Beliau juga mesti berada di rumah antara pukul 7 malam hingga 7 pagi dan tidak boleh keluarkan kenyataan kepada media. Berita kesalahan hukuman Dr. Hirtoyo mengakhiri paparan berita buat masa ini. Kembali bersama Humaira untuk paparan berita seterusnya. Sekian, salam hormat dan Assalamualaikum. Terima kasih Alif untuk laporan kesalahan hukuman itu tadi. Baik, kita teruskan kepada laporan kesan kepada individu dan organisasi. Rasuah memberikan banyak kesan kepada individu dan organisasi. Bagi kes rasuah yang melibatkan Dr. Hirtoyo ini, Sultan Selangor iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah telah menarik balik anugerah Darjah Kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor SPMS kelas pertama dengan gelaran Datuk Seri yang dikurniakan kepada Dr. Hirtoyo pada tahun 2001 selepas disabitkan kesalahan rasuah oleh Mahkamah Persekutuan. Hartanah yang berkaitan dengan kes ini juga dilucutkan hak kepada kerajaan Malaysia. Tambahan lagi, Parti Barisan Nasional dan UMNO telah kehilangan seorang ahli politik yang berkaliber berikutan kerana beliau banyak memegang jawatan penting dalam parti tersebut. Pengajaran, jangan menyalahgunakan kuasa atau jawatan yang disandang untuk mendapatkan sesuatu dan mudah. Sebagai seorang pemimpin, sifat amanah dan jujur perlulah disemai dalam diri agar menjadi pemimpin yang mampu untuk membela nasib rakyat. Perbuatan rasuah hendaklah dihindari kerana kesan rasuah yang amat buruk kepada kehidupan serta tamadun manusia. Sekian paparan pagi ini. Pengajaran daripada kes rasuah Dr. Hirtoyo tadi telah mengakhiri berita rasuah 555 hari ini. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.